Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Lagi sekali. Nak tanya, masih bersemangat lagi tak? Masih bersemangat lagi tak? Kalau masih bersemangat lagi boleh komen. Okey, okey Kak Isro. Okey. Okey, okey boleh tak? Komen dulu, komen. Kita nak ada two way communication lah kalau boleh. Kalau anda masih bersemangat, insya-Allah saya pun masih bersemangat lah. Boleh Boleh ke? Boleh ke boleh? Boleh ke boleh? Boleh. Okey. Seorang je boleh, baru dua orang. Ada 30 tolak. Ada 29 orang kat sini ya. Boleh. Okey. Aku tu lah. Ada yang buka kamera mana dia tahu kan. Kalau macam tengok dekat sini Cik William selalu on camera, tak apalah, kita tahulah dia buat apa kan. Akak Nur Azina selalu on camera, tahulah yang tak buka dia tahu kan. Dia tahu tengah makan ke kan. Tapi tak kisah pun, jadi anda enjoy lah. Tapi boleh boleh lagi kalau boleh lagi saya teruskan lagi ni. Okey, so yang ini pun sebenarnya slot yang baru saya tambah lah sebenarnya. Yang ini adalah untuk orang kata anda memilih projek pertanian cendawan apa yang anda nak buat. So dekat sini anda mempunyai dua pilihan lah. Sebab saya ceritakan dua jenis je. Kalau saya ceritakan jenis lain, ada banyak lagi lah pilihan. Pilihan pertama adalah cendawan kukuh, dan pilihan kedua adalah cendawan sisir. Nanti saya akan bandingkan cendawan kukuh, cendawan sisir sama lah, cendawan tiram. So dua ni berbeza lah. Ada certain tempat panggil cendawan sisir, ada certain tempat panggil cendawan kukuh. Ada certain tempat tu saya kata ada buat cendawan kukuh, tapi dia tak tahu. Saya cakap cendawan sisir, awal baru dia tahu. Boleh saya tahu tak dekat mana tu? Angin bising. Kipas. Okey. Dah tak bunyi angin Okey. Okey. Boleh saya tahu tak dekat tempat anda dipanggil apa? Cendawan sisir ataupun cendawan kukuh? Saya nak tahu. Cendawan sisir ke cendawan kukuh? Dekat kampung anda dia panggil apa? Sisir ke kukuh? Kukuh, sisir. Betul? Ada yang cendawan sisir, ada yang cendawan kukuh. Kukuh. Cendawan kukuh. Sama je sebenarnya, cendawan sisir ke cendawan kukuh sama. Tapi yang membezakan dia adalah operasi membezakan dia, harga bongkah pun berbeza, dan juga operasi cara penjagaan lah tadi lah sama lah. Dan juga profit juga berbeza. So dekat sini kira-kira tu penting lah. Kalau anda ambil bongkah harga macam ni, anda kena jual harga yang macam ni. Tak boleh kurang daripada harga yang anda tetapkan lah. Contoh saya bagi anda gambaran. Anda beli bongkah sisir RM2.50. Dan bila anda buat lepas tu average untuk 1000 bongkah lah kan. Satu bongkah cendawan sisir ataupun cendawan kukuh tu keluar 50 gram. Jadi kalikan 50 gram kalikan dengan 1000, 20 gram kali 1000 baru ada 500 kilo, betul tak? Kalau tak betul beritahu saya kira ni sekarang. Baru 1000. Betul, baru ada 50 kilo. So kalau anda jual dengan harga RM50, so anda baru dapat balik modal anda tadi 2,500, faham tak? Anda beli bongkah RM2.50, beli 1000 bongkah harga 2,500, betul tak? Lepas tu dah buat, lepas tu ya Allah banyak yang rosak, banyak yang tak keluarkan hasil. Kira purata keluar tu satu bongkah 50 gram je. Lepas tu kalikanlah dengan contoh dapat 50 kilo lah. Jual RM50. Dapatlah balik tadi modal anda 2,500. Jadi saya nak tanya, boleh ke jual RM50 sekilo? Mana untung dia? Itu baru cerita duit
keluarkan modal beli bongkar, belum rak lagi. Bil api air belum lagi, kalau ada pekerja lagi. Jadi dekat situ anda perlu tahulah kira-kira dia tu macam mana. Okey, so untuk pengetahuan anda, sisir ni ataupun kukur ni ada dua sistem lah. Kita boleh buat dia sistem rak ataupun sistem gantung. Yang ni bergantung lah kepada anda. Nak rak pun boleh, nak gantung pun boleh. Jauh sebenarnya ni. Oh, daripada sini slide dia. Okey, so ni nama saintifik dia lah. Cendawan sisir dan cendawan tiram mana mudah? Tiram lagi mudah. Cendawan kukur ni nama saintifik dia adalah, anda boleh baca lah. Saya ni orang Jawa, nak sebut nanti bunyi lain. Saya boleh sebut yang belakang tu je. Komuni tu. Yang depan dia tu susah sikit lah. Tapi kalau ada siapa nak sebut, boleh kongsikan dekat saya lah. Saya nak sebut takut bunyi lain. Merupakan cendawan yang sering kelihatan tumbuh melia semasa musim tengkujuh. Kalau siapa yang rumah dia berdekatan dengan getah kan, pokok getah, banyaklah jumpa cendawan sisir ni. Sedap tau cendawan sisir ni, masak lemak memang padu. Bentuk tujungnya bergerigi macam dalam gambar ni lah. Dan mencapai diameter. So diameter 0.3 ke 0.8 lah. Lepas tu tangkai cendawan kukur ni pendek ataupun tiada, dia berkedudukan di tengah tudung. So bentuk dia macam ni lah, macam bunga macam tu lah. Saya nak tanya, ada ke yang pernah makan cendawan ni? Boleh komen tak? So dekat sini ada 3 jenis. Bukan 3 jenis, cendawan ni sama, cuma ada 3 cara, ada 3 cara yang kita boleh jual lah. Cendawan sisir ni, cara yang pertama segar lagi, ataupun yang kita dah rendam dalam air, ataupun yang kering. Selalunya yang kering ni akan lebih mahal lah. Yang segar ni dia tak mahal macam yang kering lah. Sebab apa? Sebab yang kering ni bila dah kering kan, dia punya kilo dia akan kurang. Contoh mula-mula yang segar punya kita timbang ada 50 kilo. Sekali kita dah keringkan tinggal 40 kilo. Dah hilang dah 10 kilo tu. Sebab tu harga yang kering ni lebih mahal. Selalunya harga dia kalau kering ni 100 gram dalam RM8. RM8 ke RM10. Jadi sekilo dalam 80 ke 100 lah. So yang ini ada beberapa cara lah. Yang pertama ada menggunakan batang kayu dan beg media lah. Batang kayu ni saya tak akan sentuh lah sebab saya tak pernah buat guna batang kayu ni. Batang kayu getah ni saya tak pernah buat. Saya pernah buat dalam beg je. Batang kayu saya tak pernah buat. Tapi yang inilah dia punya, orang kata nisbah dia lah. Tak apa, saya explain lagi. Okay, yang inilah saya kata tadi beza dia. Beg media, bongkar dan juga menggunakan batang kayu. Jangan tanya saya batang kayu susah tak, saya tak pernah guna batang kayu, tapi sebabnya slide ni hasil usaha sama daripada Madi. So apa option-option yang ada ataupun penyelidikan yang telah dibuat, kita keluarkan lah. Tapi nasihat saya kalau nak buat, gunakan beg media lah, lebih mudah kita nak kontrol, lebih mudah lagi kita nak, orang kata nak jaga dia tu lebih mudah. Dan selalunya dia kecil je beg media bongkar untuk bongkar sisir ni. Dia tak macam bongkar cendawan tiram, panjang-panjang kan. Kalau bongkar sisir ni dia lebih kurang dalam berat dia dalam 500 gram ke bawah selalunya. Kalau tiram lebih lah, lebih daripada 500 gram lah. 700, 800, 900 pun ada. So ini adalah penenaman cendawan dalam beg media. Kalau anda boleh nampak, dia toreh. Dia akan keluar melalui sekeliling tu lah. Sebab tu dia perlu gantung ataupun dia perlu susun secara menegak lah. Tak boleh baringkan dia. Kalau baringkan dia nak keluar mana? So ini adalah nisbah pembuatan bagi untuk pembuatan bongkar cendawan sisir. Dia punya berbeza sikit lah. Kalau tiram 110:1 nisbah dia, tapi kalau sisir ni dia 141 ataupun 131.
100 tu apa? 100 tu habuk kayu, 40 tu dedak dan 1 kilo tu bersamaan dengan kapur pertanian lah. Dia akan mix sekali dan dia akan siram lah secukupnya untuk memperoleh 65 ke 70% kelembapan lah. Jangan terlalu kering, jangan terlalu lembap. Tapi yang ini saya tak boleh ajar secara, yalah sebab benda-benda yang ni perlukan teknikal ataupun anda usahakan secara praktikal, itu dah lebih baik lah. Tapi ini adalah untuk pengetahuan anda lah. Okay, so cendawan tersebut akan dikukus lah. Filter ni kalau Fortress filter ni adalah secara manual pun boleh, ataupun kalau ada mesin pakai mesin lah. Filter ni untuk mengelakkan benda-benda asing je. Selalunya sebelum campuran tu kita akan buat filter untuk habuk kayu terlebih dahulu. So perlulah untuk mengelakkan benda-benda asing. Kalau tidak nanti bongkar senang rosak. Yang ni adalah untuk kukus. Yang ni saya ada beberapa kategori lah. Tapi yang kita pakai yang nombor 2 tu. 95, 98 darjah Celsius selama 4 jam. Itu yang kita gunakan lah untuk pemprosesan. Tapi untuk anda yang baru, orang kata baru berkecimpung, ni adalah ilmu tambahan untuk anda lah. So ini adalah penyuntikan benih cendawan. Dia suntikan ni, masuk suntikan ni bukannya kita ambil picah gari, injek dia, bukan tau sebenarnya. Ramai kan tanya saya, penyuntikan benih cendawan ni macam mana? Ambil picah gari suntik dia ke? Bukan macam tu sebenarnya. Konsep dia sebenarnya adalah kita tabur je sebenarnya. Dalam bongkar cendawan tu, kita masukkan benih dalam bongkar cendawan tu. Bukanlah kita ambil picah gari, injection kita inject dia, bukan. So, the process dia ada, tapi nama dia tu adalah tu lah. Dan penggunaan etanol ni untuk mengelakkan daripada contoh medium yang kita gunakan tu kan, pembuatan tissue culture ataupun penyimpanan dalam botol ni perlukan orang kata satu environment yang sangat bersih dan clean lah, untuk mengelakkan benih tu daripada tercemar. Selalu kadang anda dapat bongkar-bongkar daripada grower yang rosak kan, maksudnya sebelum matang dah kena kulat hijau ataupun kulat oren. Itu adalah salah satu sebab dia ataupun punca dia adalah benih yang tercemar ataupun cara kukusan yang tidak betul. So ini adalah pemerapan beg cendawan yang dilakukan di rumah cendawan. Untuk cendawan sisir ni kita perlu dirikan dia. Dan untuk cendawan sisir ni kita perlu simpan dia dalam satu bilik yang gelap untuk memudahkan dia orang kata matang lah. Dan untuk cendawan sisir ni pemeraman dia tak lama. Selalunya 25 hari dah matang dah. Kurang daripada sebulan. Kalau dalam ni ditulis 30 ke 35 hari kan. Tapi selalunya kurang daripada 30 hari dah matang. Masalahnya kalau ulat sisir ni nak dapatkan benih agak payah sikit. Sebab kebanyakannya grower buat cendawan sisir ni melalui orang kata seasoning. Maksudnya season lah. Sebulan tu sekali buat je. Dia pengeluaran bongkar dia tak banyak macam pengeluaran bongkar kukuh. Tapi kepada mereka yang berminat untuk menceburi bidang ni akan memberi orang kata pulangan yang sangat lumayan kepada anda. Percaya tak percaya? Tak percaya buat dulu. Dia akan memberi pulangan yang sangat baik untuk anda jika anda menguruskan dengan baik dan orang kata pengeluaran dia pun baiklah. Sebab profit margin dia besar. Contoh kalau cendawan tiram, untung kalau 1 kilo jual dekat runcit baru RM15. Tapi kalau cendawan ni 1 kilo dah RM80. Besar tak besar? Kat situ margin dia dah dekat 60 lebih lah margin dia. Dekat situ je. Tapi untuk pengetahuan anda semua, cendawan sisir ni dia tak harvest sampai 5-6 kali, minta maaf. 2 kali tu pun dah paling banyak lah tu. Tapi selalunya 1 kali je. Tapi pengiraan dia, ROI dia senang lah anda buat kira-kira. Return on investment yang anda buat tu dapat pulangan yang awal lah. Tapi itu kalau projek berjaya. Sebab setiap perkara dalam bidang pertanian ni ada risiko. Tak semua perkara yang kita buat ni tu jadi tak. Sebab tu perlu adanya ilmu lah.
Tapi untuk cendawan ni dia agak cendawan sisir ni dia agak memakan ruang sikit sebab kita bukan baringkan dia kan. Kita gantung ataupun kita susunkan dia secara berdirikan dia. Jadi dia agak memakan ruang sikit. So kalau anda nak buat, anda perlu fikirkan faktor-faktor yang inilah. So yang ini cara dia adalah selalunya kalau bongkar dah matang, pengeluaran hasil tu selama 7 ke 10 hari je. So memang return on investment pulangan anda tu kalau anda dah ada ready buyer dalam masa sebulan seminggu macam tu lah. Dalam masa 45 hari macam tu anda dapat balik lah modal ataupun profit daripada jualan anda lah. Dia akan toreh sebanyak, dia akan buat 5 torehan selalunya keliling bongkar tu dan dia akan keluar berbunga macam tu lah. Dekat sini kita tak buat sebab kat sini main production kita buat dekat sini untuk main untuk production yang besar sajalah. Kalau contoh ada order 5,000, so kita akan buatlah cendawan sisir ni. Tapi kita punya main fokus kat sini adalah cendawan tiram. Kita pernah buat cendawan sisir sebelum ni. Tapi dia banyak mengganggu perjalanan cendawan tiram ni lah sebab skor dia sangat kuat. Cendawan sisir, cendawan tiram tidak boleh kita buat di satu tempat yang sama. Kalau tidak, cendawan tiram kita meninggal lah. Cendawan tiram ni dia boleh bercampur dengan jenis cendawan-cendawan yang lain. Contoh, cendawan tiram boleh duduk sama-sama dengan cendawan telinga kera ataupun black jelly. Cendawan tiram dengan cendawan black jelly boleh duduk sekali dengan cendawan lingzi. Cendawan tiram, cendawan lingzi, cendawan black jelly boleh duduk sekali dengan cendawan sutera diraja ataupun cendawan tiram kuning ataupun cendawan tiram putih. Tapi empat-empat ni bila tiba adanya cendawan sisir, cendawan yang lain ni meninggal. Macam tu lah dia punya power dia cendawan sisir ni. Tapi nak buat boleh sebenarnya satu tempat tapi pisahkan dia lah. Pisahkan dia lah. Kalau yang ni buat jangan orang kata satu arah angin yang sama sebab dia boleh menerbangkan skor tu daripada contoh sisir tu buat depan kan. Cendawan sisir buat depan, cendawan tiram buat belakang. Tapi angin daripada depan akan tolak skor tu ke belakang. So dekat situ akan jadi masalah lah. Silap-silap anda tanam cendawan tiram keluar sisir. Pernah jadi dekat sini. So inilah dia punya sistem tadi tu. Saya kata ada dua jenis lah. Sistem rak dengan sistem gantungan lah. Kalau nak jimat kos sikit buat gantung macam ni lah. Cantik. Nanti dia akan keluar macam ni. Sebenarnya kalau pengeluaran yang cantik adalah pengeluaran yang keluar yang macam ni lah. Yang ini akan lebih daripada satu bongkar boleh menghasilkan kalau macam yang dalam gambar ni lebih daripada 100 gram lah. So kalau 100 gram tolak balik kalau 100 gram anda jual RM10, tolak balik tadi modal anda RM2.5, yang lain tu profit lah. Itu secara kasar sajalah. Tapi ada kos-kos yang lain yang akan terlibat. Contoh transportation, pemasaran. Contoh kalau anda ada buat pemasaran berbayar kan. So yang tu kos-kos lain anda perlu masukkan sekali lah. Tapi pengiraan untuk cendawan kukur ni mudah. Ni kelebihan dia boleh dikeringkan. Kalau cendawan tiram keringkan dia kuning tak boleh. Tapi kalau cendawan kukur ni boleh. Dia boleh dikeringkan dan dijual kering lah. Tapi dia punya kilo dia dah kurang sikit lah. So anda kena jual mahal sikit lah. Lepas tu dia punya khasiat dia tak payah cakap lah. Kalau ni banyak khasiat dia. Cendawan sisir ni masak lemak sedap. Kan pernah try kan sisir buat masak lemak kan. Ke ada buat masak lain juga? Ada ke masak lain? Mana try pernah buat sup ke ataupun buat cendawan goreng ke kan? Mana tahu ada buat cendawan goreng. Goreng. Saya tak pernah lagi goreng. Saya pernah buat masak lemak je, tak pernah buat goreng lagi. Dahsyat, tak tahu rasa dia macam mana tu. Tiram BS kukur dia bayar masa harvest ataupun masa pembenihan. Masa harvest dia bayar. Masa benih, masa dia nak peram dia tu tak jadi masalah. Ni ayah saya kat belakang ni.
Nampak apa dia masuk kat sekali kat sana. So masa pembenihan dia akan dia dia akan pembenihan tak ada masalah, tapi bila dia dah matang tu dia akan jadi masalah lah. Macam ni lah dia punya produk dia. Tapi selalu kalau produk iliran ni untuk membuat serunding cendawan, anda kena guna cendawan kukuh. Tak sesuai guna cendawan tiram. Saya dah buat dah. Dia agak lembab sikit lah. Tapi kalau cendawan sisir ni, dia punya hasil dia akan cantik. Yang ini penanaman cendawan kukuh menggunakan kayu getah, tapi saya tak pernah guna. Saya tak pernah buat kayu getah ni. Tapi mungkin kalau anda ada orang kata kapasiti ataupun ada kayu getah ni berampiran rumah anda, lebih mudah untuk menggunakan kayu getah, boleh cubalah. Tapi saya nak bagi nasihat pun saya tak mampu lah sebab saya tak pernah buat. Kalau saya pernah buat lain lah. Yang ini semua berkenaan dengan tadi, kalau yang tadi tu guna beg, yang ni guna kayu. Saya tak pernah buat guna kayu ni. Tapi mungkin kalau ada yang pernah try, nak bagi khusus kat saya pula untuk batang kayu, menggunakan batang kayu getah ni kan, boleh. Mana tahulah pernah buat kan, saya tak pernah buat. Tapi macam ni lah lebih kurang dia punya pengeluaran dia akan jadi. Dia buat rumah macam ni cantik. Macam ni lah. Tapi saya rasa lebih bagus ataupun lebih optimum pengeluaran dia adalah melalui beg lah. Beg cendawan. Itu je lah. Yang ni kalau anda nampak ni telinga kera. Cantik kan? Tapi kalau ada sebarang pertanyaan boleh tanya macam mana profit dia ke, boleh tanya. Orang kampung saya kutip cendawan kukuh dekat pokok getah yang mati. Betul. Kalau liar dia itulah. Tapi kalau secara komersialnya jual di bandar-bandar, takkan dapat lah nak cari kat kutip ni kan. Selalunya yang tanya saya ni adalah orang daripada kampung yang bekerja di bandar. So dia akan rindu lah sebab di kampung dia senang dapatkan kan cendawan kukuh ni. Tapi bila dia dah duduk bandar dia susah nak dapatkan cendawan kukuh ni. Tapi rasa dia berlainan sikit kalau anda kutip yang liar dengan yang anda jaga rasa dia agak berlainan sikit lah. Tapi yang liar ni kita takutnya sebab environment dia tu kita tak jaga. Jadi takut dia beracun ataupun sebagainya lah. Itu aje lah. Tapi orang kata yang hidup lebih liar ni rasa dia lebih padu. Rasa dia lebih sedap. Saya makan saya rasa sama je, tapi tak tahulah kalau orang-orang lama tu saya tak pastilah. Tapi itu daripada pendapat saya lah. Saya rasa sama je rawan kan. Lagi satu kalau kita mengusahakan secara komersial ni kita tahu kita gunakan apa, racun ke apa kita tahu. Tapi selalunya kalau komersial ni dia memang organik, so kita tak jadi masalah lah, tak ada keraguan lah kalau kita nak makan. Tapi kalau kita kutip-kutip dekat kawasan yang orang kata yang terbuka ni kan, kita tak tahulah kod-kod dia dah kena racun ke apa, makan berbuih mulut, pening kepala. Tapi itulah kita nak mengelakkan sesuatu perkara lah. Tapi untuk cendawan sisir ni kan ataupun cendawan kukuh ni, dia satu peluang yang baik tau. Sebenarnya orang kata penawaran dan demand untuk cendawan penawaran sangat kurang, tapi demand untuk cendawan sisir sangat tinggi. Dia dah mula menjadi produk gantian kepada sesengah orang kata cendawan-cendawan yang diimport daripada luar. Contoh kalau cendawan butang kebanyakan kita import daripada luar. Tapi ada certain company ni dia dah orang kata berjaya menghilirkan produk tu menggunakan cendawan sisir ni. Tapi masalahnya production ataupun supplier untuk cendawan sisir ni kita kurang. Jadinya kalau kurang penawaran tu tinggi, ada bisnes lah dekat situ. Sebab yang buat cendawan sisir ni niche lah, sangat kecil lah, golongan komuniti dia kecil. Dan kalau anda pergi dekat Shopee untuk cari bongkar cendawan sisir, RM2.5 tak dapat tu. RM2.5 tak dapat satu bongkar. Boleh check, kalau tak percaya boleh check dekat Shopee, boleh check.
Kalau dapat RM2.5 boleh kongsi link tu dekat dalam grup. Takkan dapat. Paling murah saya rasa RM5 lah. RM4 lah, paling murah pun RM4 lah. Tapi memang tu standard harga dia lah. Tapi kalau untuk saya punya advice, kalau anda beli RM4 ataupun beli RM5, kalau anda nak usahakan secara profesional, tak berbaloi. Tak berbaloi. Tak berbaloi. Jangan buat kerja. Tak berbaloi. Saya cakap terus terang. Kalau nak cari bongkar sisir kena bawah RM3. InsyaAllah kalau anda nak komersialkan dia, insyaAllah. Ataupun buat bongkar sendiri, okey. Tapi kalau beli RM5 bongkar sisir untuk hobi, tak ada masalah. Tapi janganlah, tak berbaloi. Kalau beli RM5 dekat Shopee, beli RM1,000 kan, tak berbaloi. Jangan buat pasal. Kalau kayu getah muda boleh guna tak? Tak boleh. Dia kena potong peram dia dulu. Cendawan telinga kera tu boleh buat pasaran. Boleh. Kita ada cendawan telinga kera. Ada tak banyak. Ada. Saya rasa tinggal RM2,000. Yang lepas ada RM4,000. Senang nak jual cendawan kukuh ni. Sebab semua orang nak makan cendawan ni. Senang ke nak? Senang. Cendawan kukuh ni senang. Lagi satu, kalau dah keringkan, anda boleh simpan. Nak simpan setahun ke, nak simpan 2 tahun ke, tak ada masalah. Boleh simpan. Kalau cendawan tiram tak boleh simpan. 5 hari pun dah lama dah tu. So itu lebih lah. Masing-masing ada lebih dan kurang dia lah. Telinga kera pasaran dia kering atau segar? Dua-dua ada. Tapi saya suka jual segar. Sebab bila dah kering nanti kilo dia kurang. Kita takkan nak jual harga lain pula kan. Kesian lah customer kan. So jual, bukan kesian saya jugalah. Daripada dah dapat 2 kilo, dah kering dah tinggal 1 kilo. 1 kilo saya dah rugi. Tapi saya selalu jual segar lah. Lebih mudah jual segar. Telinga kera pun sama. Tapi kalau ikut permintaan, of course paling tinggi adalah cendawan tiram. Diikuri bukan diikuri rapat, diikuri jauh sebenarnya. Dia tinggal jauh adalah cendawan sisir lah. Dan cendawan-cendawan yang import. Cendawan import macam Inoki, cendawan butang, Maksutake. Tu jenis cendawan-cendawan import lah. Cendawan-cendawan import ni yelah sebab kita pun tak ada keupayaan untuk buat sebab tak sesuai dengan cuaca kan. So kita tak payah fokus lah benda yang kita tak boleh buat. Kita fokus benda yang kita boleh buat lah. Sekarang ni supply yang demand yang ada pun kita tak boleh nak penuhi. Apatah lagi untuk orang kata invest sesuatu yang baru. Tapi saya punya nasihat, kalau anda boleh go untuk produk iliran daripada cendawan tu, jadikan produk iliran. So profit anda, margin anda untuk profit tu akan jadi lebih tinggi. Serunding. Buat masa ni saya banyak jumpa serunding. Ada lagi satu dia buat macam sos tau. Sos yang macam ala-ala black pepper tu. Apa company burger tu ambil tu hari dia proses. Dia jadikan satu sos menggunakan cendawan sisir ni lah. Macam konsep dia macam ni lah, mushroom soup yang taruh dekat chicken chop tu. Tapi yang ini dia tukar sisir. Dia tak guna mushroom tu. Mushroom cendawan butang tu dia tak guna. Dia tukar. Ada pernah buat. Ada company tu. Saya lupa, nanti saya google nama company tu. Itu hari dia ada buat. Dan dia minta saya supply. Tapi malangnya saya tak buat besar-besaran. Kalau anda nak cater, nak try into masuk market ni, boleh saya alu-alukan. Customer yang ada saya bagi je. Nak contact number customer untuk cendawan sisir, saya forward je, boleh, tak ada masalah. Tapi harga bincang sendirilah. Tak ada masalah. Sebab saya bukan saya insyaAllah saya akan buka nanti di KL, di kawasan Selangor untuk pembuatan bongkar cendawan ni. Tapi saya buat bongkar je lah kot. Sebab pekerja saya hanya sesuai untuk buat bongkar. Belum mengusahakan tu, belum mampu lah. InsyaAllah akan datang saya akan mengusahakan jugalah. Tapi saya kena asingkan lah sebab tak boleh buat satu tempat. Mati nanti cendawan tiram saya. Betul, cendawan kukuh ni penjagaan dia tak rumit macam cendawan tiram. Tetapi dia memerlukan air yang banyak.
So bil air anda akan meningkat lah. Dia kalau macam cendawan sisir ni, cendawan tiram ni kita pakai humidity kan, yang halus kan untuk cendawan nak bagi segar kan. Tapi kalau cendawan sisir ni kita siram dia. Siram macam siram pokok bunga tu. Yang siram pokok bunga pun pakai macam air dia pecah kan, tak payah. Ni siram macam siram nak tuang air tu pun tak apa, boleh. Sebab dia memang memerlukan air yang banyak lah. Sama, cendawan telinga kera pun sama. Dia memerlukan air yang banyak. So kalau anda mengusahakan ni, bil air anda akan naik lebih sedikit lah daripada anda mengusahakan cendawan tiram. Tapi kalau anda nak betul-betul mengusahakan ni, anda pergi fokus yang betul-betul ajar untuk cendawan sisir ni lah. Tak banyak sebenarnya kursus-kursus yang dibuka untuk cendawan sisir ni. Banyaknya cendawan tiram kelabu lah. Tapi kalau anda nak into ataupun nak join venture dalam pertanian cendawan sisir ni, anda fokus sisir je, insyaAllah boleh berjaya juga. Itulah pukul 10 lah. 11 kan, pukul 11 kan punya. Okay, saya rasa itu je. Saya rasa itu je perkongsian. Kalau ada sebarang pertanyaan sebab saya tengok ni. Okay, pukul 11 betul. Okay, so sekarang ni sebab saya pun nak minum air kan, masih berehat siang. So kita akan bertemu kembali untuk slot kita yang keempat lah. So slot kita yang keempat sebelum kita pergi praktikal lah pada sesi petang. Tapi sebarang pertanyaan boleh bertanya lah. So ni saya bagi ruang tadi sekejap sangat rehat 5 minit. Saya pergi tanda pun. Tapi nanti nak pergi tempat tanda kat belakang jauh. So macam ni nanti pukul 11 kita masuk balik pukul 11.30 boleh Boleh ke boleh? Boleh ke boleh? Boleh. Okay boleh. So boleh. minum